Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya daripada grup 4, terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Jadi saya memperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah saya, Muhammad Qardawi bin Ismail. Ahli kumpulan yang kedua merupakan Alif Iman. Ahli kumpulan yang ketiga merupakan Muhammad Al-Qayyum. Dan ahli kumpulan yang terakhir merupakan Muhammad Akmal Fikri. Jadi grup kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Ideologi Liberalisme dalam Pemikiran Muslim di Malaysia. Jadi saya teruskan dengan pengenalan tentang tajuk ini. So, tajuk Ideologi Liberalisme dalam Pemikiran Muslim di Malaysia menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang kuat antara liberalisme dan pemikiran Islam di Malaysia. Ini kerana kita dapati fahaman ini telah menggugat keamanan Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. So korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa fahaman liberal ni cuba untuk masuk ke dalam pemikiran umat Islam sampai dekat Malaysia ni terbentuknya Islam liberal. So kami akan menjawab soalan-soalan tersebut di dalam pembentangan ini. Tapi tidak lupa juga, disebabkan era globalisasi ini makin banyak ancaman yang dapat merosakkan keimanan umat Islam. So dalam kertas kerja ni kami akan menceritakan latar belakang liberalisme dan juga sejarah-sejarah liberalisme. Jadi kita teruskan kepada ahli kumpulan yang kedua untuk menceritakan tentang asal usul liberalisme. Kita teruskan kepada Alif Iman. Terima kasih kepada Muhammad Qardawi bin Ismail. So, saya Alif Iman bin Syaful Azman ingin membincangkan tentang definisi apakah itu asal-usul liberalisme. Liberal ni dia berasal daripada perkataan Latin liber dan libertarian atau liberal bermaksud bebas, tidak terikat. Perkataan liberal ni juga bermaksud berfikir secara bebas dan terbuka. Dia juga dikenali sebagai struktur yang sesuai untuk hampir setiap aspek kehidupan manusia termasuk sosial, politik, pendidikan dan ekonomi dan negara. Dari sudut teologi pula, berfikir secara adalah berfikir bahawa ia bebas daripada kepercayaan tradisional atau berfikir bahawa ajaran yang bersifat tradisional harus diubah kerana ia tidak lagi selaras dengan pemikiran moden. Dari perspektif politik pula, liberalisme adalah pemikiran yang berpaksikan kepada individu yang disifatkan hak dalam kerajaan, termasuk hak sama rata yang mesti dihormati, hak untuk bercakap dan bertindak dan bebas daripada ikatan agama dan ideologi. Liberalisme ini juga merujuk kepada kepentingan individu sebagai pencipta dan penentu tindakan. Maksudnya, kejayaan dan kegagalan seorang ditentukan oleh tindakan dan keputusan mereka sendiri yang memilih tindakan tersebut. Hakikatnya ialah manusia mempunyai kebebasan dari kehidupannya, di mana manusia adalah orang yang bebas dan kesannya terhadap pembinaan semula moral dan sosial. So seterusnya saya akan menceritakan sejarah perkembangan liberalisme, di mana bagaimanakah liberal ni berkembang di dunia kita. Untuk lebih memahami subjek ini, liberalisme bukan sahaja menjejaskan umat Islam, malah pemikiran liberal juga berlaku dalam agama lain seperti Yahudi dan Kristian itu sendiri. Liberalisme dalam semua agama sering dikaitkan dengan revolusi industri, perkembangan realisme politik dan kemajuan teknologi. Sebelum kemajuan kemodenan, lahir agama yang mentafsir semula kitab agama masing-masing dengan alasan ia lebih sesuai dengan perubahan zaman dan fahaman mereka. Dengan alasan ia lebih sesuai dengan perubahan zaman dan fahaman mereka, beberapa tafsiran baru itu membawa perubahan besar pada makna yang terkandung. Apabila umat Islam mencapai tahap tamadun tinggi semasa pemerintahan Empire Osmaniyah, masyarakat Eropah mengalami zaman gelap, iaitu zaman pada bila masa kemunduran Eropah dalam semua bidang kehidupan. Masyarakat Eropah sedang terperangkap dan diperalahkan oleh penganut Kristian yang jauh daripada ajaran yang sebenar. Pendeta Katolik Kristian kemudian mendominasi kepercayaan sains, pentadbiran, dan pada tahun
itu memaksa setiap lapisan masyarakat untuk mematuhi kuasa agama dan gereja. Hak asasi gereja berada di atas apabila mereka mendudukkan semua asas kehidupan, kementadbiran ekonomi, moral dan kehidupan individu kepada gereja sahaja. Secara tidak langsung, kumpulan gereja ini berjaya menguasai kesemua kumpulan bangsawan, ahli perniagaan dan masyarakat umum. Jika golongan intelek berani mengkritik gereja, golongan feodal dan kapitalis, maka timbullah gerakan menentang gereja. Di sini antaranya lahirnya idealisme komunis oleh Karl Marx yang melihat agama sebagai candu masyarakat. Ahli falsafat Eropah juga mula mempersoalkan agama dalam kehidupan dan kriteria kebenaran. Kesan negatif terhadap agama timbul apabila masyarakat mula sedar bahawa agama lebih banyak membawa kesusahan daripada kebaikan. Masyarakat mula mempercayai bahawa kebenaran adalah relatif pada tahun dan membuat tanggapan baru bahawa kemunduran berlaku apabila seseorang itu sangat berpegang kepada agama dan berada di bawah pengaruh gereja. Perkembangan ini akhirnya memuncak pada Renaissance, era kebangkitan negara Eropah dari zaman pertengahan. Zaman ini menjadi lambang kebangkitan negara Eropah, dan orang Eropah ingin mencorakkan tamadun mereka pada corak mereka, dan kemudian berlakulah manipulasi agama apabila wujudnya konsep baru dalam agama, itu liberalisme atau pemikiran bebas tentang Kristian. Dan disitulah di mana bahawa perkembangan liberalisme berlaku di dalam dunia ini. Okay, sekarang kita akan bercakap tentang ciri dan tema pemikiran liberalisme. Ciri yang pertama, ia bermaksud penghormatan terhadap hak individu. Sesiapa sahaja perlu menghormati tujuan hidup, pandangan dan kepercayaan seseorang individu dan tidak menyeluruh tujuan dan cita-cita yang datang daripada bukan dirinya sendiri, termasuklah tujuan dan juga matlamat hidup serta aturan moral yang ditentukan oleh agama. Ciri yang kedua pula, golongan liberal berpendapat bahawa konflik ini adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, terutama sekali berkaitan dengan kepentingan dan kepercayaan. Penyelesaian konflik dan dianggap tidak tepat dan relevan kerana tanpa konflik tidak akan wujud kreativiti dan inisiatif. Justru itu, mereka beranggapan bahawa jika dapat bertolak ansur dengan konflik ini, ia akan dapat bertukar kepada perlumbaan yang akan menatijahkan kepada kebaikan. Ciri yang ketiga, pengamal liberalisme ini beranggapan bahawa kuasa yang dimiliki manusia akan menzalimi manusia lain kerana dilihat ianya cenderung kepada penyalahgunaan apabila kuasa dimiliki dicabar atau ditentang. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, para pengamal liberalisme ini tidak boleh tunduk atau aku kepada mana-mana kuasa yang cenderung kepada kepentingan dan kepercayaan golongan tertentu. Ciri yang keempat, pengamal liberalisme ini beranggapan bahawa sifat manusia dan masyarakat adalah berunsur dinamik. Manusia selalu berubah dan setiap perubahan itu merupakan sesuatu perkara yang baik. Oleh hal yang demikian, pemerintah diwajibkan menghormati rakyat tanpa ada sebarang gangguan terhadap baik buruk sesuatu perkara yang dilakukan, dan rakyat bebas mempraktikkan kepercayaan yang dianuti meskipun berlawanan dengan ketetapan agama dan negara. Dia bercakap tentang kesan-kesan buruk liberalisme. Jika kita lihat, liberalisme ini bukan sahaja sekadar ideologi dan teori yang bersifat intelektual semata-mata. Malahan ia mampu mendatangkan bekas dan kesan terhadap tingkah laku para pengamalnya. Ia merupakan ibarat wabak yang menyerang saraf iman sehingga melumpuhkan keyakinan akidah Muslim di Malaysia. Terdapat pelbagai kesan buruk yang sangat berbahaya terhadap akidah Muslim di negara ini. Antaranya lah yang pertama, menghalalkan yang haram. Pengamal liberalisme ini tanpa berasa segan silu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita dapat lihat terdapat ramai
tokoh terkenal seperti profesor dan pensyarah yang mengamalkannya, seperti pakar rujuk terkenal daripada Indonesia, iaitu daripada jaringan Islam Liberal. Ia berkata perlakuan homoseksual ini adalah normal kerana naluri tersebut adalah datang dari Tuhan, mengikut apa yang ditegaskan secara terang-terangan oleh Profesor Musdah Mulia. Yang hairannya, beliau merupakan seorang profesor di sebuah universiti Islam di Indonesia. Perlakuan homoseksual ini merupakan sekeji-keji kemungkaran dalam Islam, tetapi bagi golongan ini perkara tersebut adalah normal dan dihalalkan. Yang kedua pula adalah menormalisasikan hukum murtad. Pengamal liberalisme ini beranggapan bahawa kebenaran tidak hanya eksklusif kepada Islam sahaja. Oleh itu, pasti isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak lagi dianggap serius. Berpandukan kepada kebebasan yang memilih yang diikuti oleh mereka ini, umat Islam boleh sahaja diberikan hak untuk mencuba agama-agama lain. Dengan pengamal liberalisme ini secara beraninya menyandarkan dakwaan ini kepada nas Al-Quran yang ditafsirkan menurut selera mereka sendiri. Mereka menggunakan ayat Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 256, tiada paksaan dalam agama. Seperti yang didakwa oleh mereka, Islam kononnya tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam agama Islam. Sebenarnya, ayat ini hanya terpakai kepada golongan bukan Islam sahaja, seperti ditegaskan oleh keseluruhan ahli tafsir. Yang ketiga pula, usaha dakwah bakal menjadi sia-sia. Usaha dakwah juga sudah tidak relevan jika liberalisme ini tertanam dalam minda umat Islam. Apakah kewajaran untuk seseorang penganut agama lain menganut agama Islam seandainya agama mereka ikuti itu juga adalah benar dan mampu menjamin keselamatannya di akhirat kelak? Tiada gunanya Nabi Muhammad SAW menghantar surat-surat kepada pembesar Rom yang beragama Kristian dan pembesar Parsi yang beragama Majusi bagi berdakwah dan mengajak mereka kepada kebenaran agama Islam. Hal ini sudah pasti para sahabat tidak perlu bersusah payah meninggalkan Mekah dan Madinah untuk menyebarkan dakwah. Okey, yang keempat pula yang terakhir, meremehkan ijtihad ulama Islam. Selama ini, umat Islam khususnya golongan cendekiawan dan intelektual telah mengikuti 4 tokoh-tokoh mazhab yang unggul dan berpengaruh, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad. Walau tidak dianggap maksum, pandangan dan hasil ijtihad mereka disantuni dengan penuh sopan. Bagi golongan liberalisme ini, pandangan ulama Islam tidak lebih seumpama warisan sejarah yang hanya layak ditempatkan di muzium untuk kenangan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang sebab masyarakat Islam terpengaruh dengan ideologi liberal. Antara faktor utama dan paling besar adalah disebabkan ego manusia itu sendiri. Ego adalah perkara yang bahaya dan akan membawa kepada sikap mementingkan diri. Pada zaman kini, perkara yang amat dirisaukan ialah sifat ego bukannya dimiliki oleh orang jahil. Sebaliknya, ramai orang berilmu juga memiliki sifat ini. Individu yang punya sifat ini merasakan bahawa pandangan mereka adalah yang terbaik dan pendapat orang lain sentiasa salah. Keadaan akan menjadi lebih parah jika mereka mempengaruhi pula individu lain untuk menolak dan membenci mereka yang tidak sependapat dengannya. Sebagai contoh, sifat ego yang dimiliki oleh seorang individu terhadap ilmu yang mereka ada. Mereka menganggap mereka lebih bijak dan mengamalkan ajaran agama Islam suka hati mereka dan menganggap Islam seperti benda yang remeh. Individu yang kurang ilmu pengetahuan akan mengikut mereka ini membuat tertuli kerana merasakan bahawa golongan tersebut lebih bijak dan apa yang mereka lakukan adalah betul. Selain itu, hawa nafsu juga menjadi penurut utama kepada kenapa setengah individu tidak mahu mengikut ajaran agama Islam yang sebenar. Nafsu adalah dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak elok. Manusia diciptakan dengan keinginan yang baik dan keinginan yang buruk. Keinginan yang baik dinamakan takwa, manakala keinginan yang buruk dinamakan nafsu. Oleh kerana itu, nafsu adalah fitrah setiap manusia. Bagaimana takwa juga adalah fitrah. Allah memberi ujian kepada setiap jiwa manusia untuk cenderung berbuat dosa dan maksiat.
Jika manusia diberikan pilihan sama ada untuk melakukan perkara yang baik atau perkara yang buruk, mereka akan lebih tertarik untuk melakukan perkara yang buruk. Selain daripada itu, pengaruh daripada budaya barat juga merupakan antara sebab kenapa seorang individu itu terpengaruh dengan ideologi liberal. Pengaruh barat boleh ditakdirkan sebagai gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang dirancang kepada sebuah negara dengan tujuan untuk memesongkan pengertian agama dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seseorang. Hasil daripada gerakan pembaratan ini, rakyat di sebuah negara itu akan hilang identiti mereka sendiri. Mereka akan mengikuti budaya dan cara hidup golongan barat. Umum mengetahui pengaruh budaya barat banyak mendatangkan kerosakan kepada sebuah individu atau negara. Kebanyakan daripada budaya barat amat bertentangan dengan nilai dan norma budaya yang berpaksikan kepada agama masyarakat setempat. Contohnya melakukan seks bebas, homoseksual, black metal, punk, hedonism, skinhead dan sebagainya. Hal ini akan membawa kepada kerutan akhlak yang akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat. Akhir sekali, ada juga segelintir daripada masyarakat Islam yang menyalahgunakan erti keperluan jihad. Mereka suka hati menggunakan ijtihad mereka kepada jalan yang berlawanan dengan syariat Allah. Dalam Al-Quran, perkataan jihad ini disebut lebih daripada 40 kali dalam maksud yang umum dan khusus. Pada zaman ini, ramai individu menyalahgunakan ijtihad mereka dengan cara yang salah dan terpesong. Sebagai contoh, mereka berijtihad melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, walhal mereka tahu bahawa perbuatan tersebut salah di sisi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan tentang cara mengatasi Islam liberal. Yang pertama adalah syarikat penerbitan buku perlu menerbitkan lebih banyak bahan bacaan yang memperkenalkan idea besar ulama. Penerbitan buku juga perlu diterbitkan secara berkala dan konsisten supaya masyarakat sentiasa cakna dengan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh ulama terdahulu maupun ulama terkini. Selain itu, penggunaan bahasa juga boleh ditukar daripada menggunakan bahasa Melayu terdahulu kepada bahasa Melayu terkini. Dengan melakukan perkara-perkara ini, ia akan dapat meningkatkan minat anak muda terhadap buku-buku yang berunsur keagamaan. Seterusnya, ideologi liberalisme juga ini boleh dibanteras melalui pendekatan tafakur. Pendekatan ini telah dilaksanakan di Malaysia tetapi terlalu kurang. Sebagai contoh, program Halaqah yang disiarkan di televisyen. Di dalam program tersebut, penceramah yang dijemput akan membahaskan tentang ayat Al-Quran dari sudut sains dan akan mengkaitkan dengan zaman sekarang. Selain itu, syarikat radio terkenal IKIM juga telah menjalankan pelbagai aktiviti untuk membendung penyebaran ideologi liberal. Antara aktiviti yang dilakukan adalah IKIM melibatkan diri secara aktif dalam penyelidikan berkaitan Al-Quran dan sains melalui Pusat Penyelidikan Sains dan Alam Sekitar IKIM. Seterusnya, IKIM menjalankan satu projek bersama Institut Terjemahan Negara dan lebih 100 orang saintis daripada pelbagai ilmu iaitu fizik, biologi, kimia dalam membahaskan tentang ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran sebagai satu bentuk tarbiyah atau pendekatan tadabbur alam, sains atau pendekatan tauhid. Selain itu, IKIM juga telah mengambil pendekatan teknodai dengan cara memanfaatkan penggunaan sains dan teknologi demi menyebarkan dakwah dan kefahaman mengenai Islam untuk membanteras golongan liberal. Pendekatan ini diambil kerana pada zaman sekarang masyarakat lebih banyak menghabiskan masa mereka di alam maya. Terdapat 3 gerakan liberalisme yang bergerak aktif di Malaysia. Yang pertama, gerakan G25, yang mana Persatuan Pesara Kerajaan menggugat fahaman akidah di Malaysia. Yang kedua, gerakan Sister in Islam. Mereka ini mengangkat taraf feminisme. Yang ketiga adalah gerakan Interfaith Commission, iaitu IFC. Mereka terkait dengan isu penubuhan Interfaith Commission yang berkaitan dengan Suhakam. Jadi itu dia sedikit pembentangan daripada kumpulan kami. Di sini saya akan rumuskan pembentangan atas kerja kami yang bertajuk ideologi liberalisme dalam pemikiran Muslim di Malaysia. Jadi liberalisme bukanlah perkara yang remeh. Semua pihak perlu mengambil berat tentang liberalisme dan tak boleh membuat sikap acuh tak acuh terhadapnya. Sudah terang lagi bersuluh bahawa liberalisme memberi impak yang negatif kepada umat Islam. Oleh yang demikian,
Fahaman ini secara halus telah memesongkan akidah dan menjejaskan kesucian Islam itu sendiri, seperti mana yang berlaku antara agama Kristian dan Yahudi yang telah berubah daripada masa ke semasa. Oleh itu, semua pihak haruslah bertegas dengan fahaman yang menjaga kesucian agama Islam dan akidah umat Islam keseluruhannya. Itu sahaja pembentangan kertas kerja daripada grup kami. Segala kekurangan dan kesilapan tutur kata harap dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.